Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh mula Boleh? Boleh. Sama-sama kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamil muttaqin wa qa'idit du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'dahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul aliyyil azim. Yang dihormati, yang dikasihi barisan jawatan kuasa muslimat Surah An-Nur, seterusnya jemaah muslimat, ibu-ibu, puan-puan hajah yang didoakan kesejahteraan dan dilimpahi rahmat kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah terus meletakkan kita dalam senarai insya-Allah yang Allah janjikan syurga. Kerana apa? Selagi mana kita masih berpegang kepada syahadah, bersaksi kita Allah Tuhan kita, bersaksi kita bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir pesuruh Allah, dan selagi mana kita beriktikad dengan 6 rukun iman yang kita percaya, maka insya-Allah kita sentiasa ada dalam list menanti-nanti untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puan-puan, puan hajah, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, walaupun dalam keadaan kita di negara kita ni aman, alhamdulillah, kita jangan sekali-kali alpa dan lupa bahawa ketika ini saudara-saudara kita di Palestin masih bergelut. Bukan sahaja bergelut nak cari makan seharian, bukan sahaja bergelut kan. Kalau pagi tadi mungkin kita, sebahagian kita duk fikir nak pakai baju apa, nak disesuaikan tudung apa. Tudung yang dah digosok tu, kalau terduduk tu marah sungguh tu kan. Tapi saya, tudung saya gosok kan. Dalam keadaan pagi tadi mungkin kita berfikir-fikir kan, pagi ni apa agaknya nak makan kan, sarapan apa kita nak makan pagi ni. Dalam keadaan lepas ni berfikir-fikir ni, tengah hari kan nak masak apa. Dekat rumah atas dalam peti air tu ada ikan jenahak lah sana. Nak masak apa ikan jenahak ni? Semalam dah masak kari, takkan masak kari lagi. Susawa pula.
Petang kerang pun sama juga. Ni orang tua ni kerang bising pula nak masak apa petang kerang lah. Dulu dia sayang-sayang Sekarang ni punya orang tua tu apa nak makan orang tua ni petang kan. Kerang tak buat ni petang kerang marah dia. Begitulah Allah Ta'ala terus kurniakan kita nikmat. Anak-anak kita pun, cucu-cucu kita pun contohnya kalau balik ke rumah tu order je nak apa je, insya-Allah kita boleh penuhi kan. Nak makan apa je insya-Allah kita boleh penuhi. Malam nak tidur kan, tak puas dengan satu bantal, tambah lagi bantal, berebut bantal pula dengan untuk laki kata orang Kelantan lah. Bantal peluk ni bantal peluk siapa, panas pula pasang aircon, tengah malam gaduh pula, sejuk sangat, yang seorang kata jangan tutup aircon, seorang kata tutup aircon, bergaduh. Begitulah rutin harian kita. Puan-puan, ibu yang kasihi, kita selesa. Allah kurniakan nikmat kita tak terkira banyak di dunia ni ataupun di negara kita ni. Tapi kalau kita kenang sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara seakidah kita, ibu-ibu bukan kira nak makan apa, ibu-ibu kira macam mana nak selamatkan anak-anak. Kalau kena bom satu kawasan tu, ibu-ibu tengah kira-kira kan, anak ada orang yang 3, 4, 5 orang ni takut tersesat, takut jatuh ataupun masuk di bawah runtuhan-runtuhan batu. Semalam saya tengok ada satu gambar yang sangat menyentuh perasaan. Seorang ibu ni, saya anggarkan umur dia lingkungan 50-an lah, di Palestin lah. Gambar tu statik lah, bukan video, gambar. Dia rupanya mencari lama dah kan, lama tu mungkin seminggu 2 lah kot kan, anak-anak dia. Tapi dia jumpa, kesemua 6 orang anak lelaki dia jumpa, Alhamdulillah. Tapi jumpa dengan telah dikafankan ke-6 sekali, susun. Tapi muka ibunya muka yang redha kan, hasbunallah fa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itulah kan zikir yang dilontarkan oleh ibu-ibu di Palestin. Ada juga anak-anak kan yang bayar-bayar anak saya, menangis bila kena bom tu, bertempera lari cari ibunya. Jiran tetangga ni dah selamatlah, pegang anak tu, berlari dulu, takut ada runtuhan-runtuhan. Yang anak ni meronta panggil kan, Umi, Umi, Umi. Dan begitulah kan, dalam keadaan kita senang, kita nikmat, kita jangan lupa bahawa sekarang ini saudara seagama kita, seakidah kita di Palestin, dan mereka ni pula berada di dalam kawasan adanya masjid yang ketiga tersuci di dunia ni. Jadi mari sama-sama sentiasa kan, kita jangan lupa, kalau di rumah ada kesempatan, kalau berkeluarga semua kan, ingatkan kan bahawa doa kita ni adalah doa yang mustajab insya-Allah. Nak sampaikan bantuan setakat mana kita bersampaikan, tapi doa-doa kita jangan kita lupa. Mudah-mudahan muhasabah ataupun istiqomahnya kita untuk kita menikmati kehidupan kita sekarang ni, dan dalam keadaan kita jangan lupa dan bahawa di sana ada insan-insan saudara kita yang sedang bertarung, berjihad, mempertahankan maruah diri, mempertahankan keluarga, mempertahankan negara kan, daripada dicerobohi oleh puak-puak kafir Zionis kan. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita akan bersama dengan kitab yang baru. Kitab ni memang sebab ada beberapa ataupun ada muslimat yang dia cadangkan, sebab habis kitab tu cadangkan untuk kitab yang ada unsur-unsur tasawuf. Jadi memang orang perempuan ni dia suka itu. Dia memang suka berkenaan dengan hati dan perasaan kan. Sebab itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang perempuan ni kan, hatinya lembut kan, hatinya lembut, hatinya tulus kan, dia istimewa. Jadi dalam buku ni khas dituliskan oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni ni. Dr. Aid ni orang Arab Saudi kan, dia memang pendakwahan terkenal. Walau bagaimanapun ada jugalah beberapa buku Dr. Aid ni yang agak kontroversi. Saya masa saya pilih buku ni pun saya berkira juga
kan, sebab ada beberapa buku beliau yang agak kontroversi, tapi saya tak nak ceritalah sebab tu. Tapi buku ni insya-Allah dia hanya sekadar surface untuk membicarakan khas kepada golongan wanita, golongan perempuan. Okey, jadi boleh Google lah, Google kita boleh baca siapa ke Dr. Aid Abdullah Qarni ni kan. Sampai tahap beliau juga pernah dipenjarakan oleh pemerintah Arab Saudi kan, kerana membantah kemasukan pasukan bola sepak Amerika Syarikat ke Arab Saudi. Tahap tu sekali kan, dia membantah, dia kena penjara. Dalam penjara itulah antara buku yang dikeluarkan tu, ada satu buku lagi, buku La Tahzan sahaja. Tahzan ni apa tu? Hazan bahasa Arab lah. Maksudnya La Tahzan, jangan bersedih. Sebab tu kita kena hati-hati kalau berbuh nama anak ke nama siapa pun, ada yang kadang tersilap namanya bagi Azhan. Kalau ada yang nama Azhan tu sedikit malang lah, sebab sedih. Namanya dia bawa sepanjangnya nama sedih, panggil Azhan, Azhan kan, sedih lah selama-lamanya. Sebab tu kalau nak bagi nama, hati-hati. Sebab nama saya Azwan, ada kadang-kadang orang tulis Azhan, bukan Azhan, Azwan kan. Azwan pun maksudnya tidak ada je lah, tapi tidaklah sampai Azhan tu Jadi ini buku yang kita akan telaah dalam kuliah-kuliah kita seterusnya. Agak tebal tapi dia ringan dari segi isinya lah. Jadi insya-Allah dia kena dengan kehidupan kita seharian. Jadi saya tidak mahu memanjangkan kalam. Untuk mukadimah ni pun saya tidak mahu mulakan dengan mukadimah sebab dia agak panjang. Boleh baca sendiri nanti. Jadi kita terus kepada khalayan yang ke-33. Ini khalayan pertama lah. Dia ada bahagi-bahagikan buku ni dengan bentuk-bentuk permata yang orang perempuan suka lah. Tapi yang pertama ni, di tahap yang pertama emas. Tahap pertama emas. Baik, muka surat yang ke-33. Tiada daya untuk menghindar dari kederhakaan dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Emas pertama, wanita yang melawan penindasan. Apa yang berlalu biarlah berlalu, cita-cita adalah harapan yang belum pasti, dan bagimu hanyalah saat yang sedang dijalani. Perhatikanlah nas-nas syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya Allah telah memuji seorang wanita solehah dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taraballahu masalal ladzina amanu ra'ata fir'auna iz qalat rabbibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan Allah membuatkan isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Jadi renungkanlah kenapa Allah menjadikan wanita ini, Asyah radhiyallahu anha, sebagai contoh atau ikutan bagi orang-orang mukmin atau mukminah. Kenapa Allah menjadikannya sebagai model dan fenomena yang jelas bagi mereka yang ingin mendapatkan hidayah dan melaksanakan sunnah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Alangkah cerdas dan pintarnya wanita ini kerana ternyata dia telah memilih tinggi di sisi Tuhannya yang maha mulia dan lebih mengutamakan bertetangga dengan Allah daripada menempati tempat tinggalnya. Untuk itu dia rela membangkang terhadap ketaatan kepada suaminya, Fir'aun yang berdosa melampaui batas lagi kafir. Dia menolak hidup di dalam istananya yang mewah penuh dengan perhiasan duniawi dan banyaknya para pelayan yang siap melayan setiap keperluannya. Dia lebih memilih tempat tinggal yang lebih kekal, lebih indah dan lebih cantik di sisi Tuhannya yang menguasai semesta alam, di dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di tempat yang telah dijanjikan di sisi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sesungguhnya dialah wanita yang agung, di mana keteguhan dan kejujurannya telah mendorongnya untuk menyeru secara terang-terangan kepada suaminya, seorang diktator zalim dengan kalimah kebenaran dan keimanan. Maka akhirnya ia pun diseksa kerana mempertahankan keimanannya itu. Kemudian Allah menjadikannya sebagai wanita teladan bagi setiap mukminah hingga hari kiamat.
Allah juga mencatat dan memuji namanya dalam Al-Quran serta menyanjung perbuatannya dan menghinakan suaminya yang telah menyimpang dari jalan Allah. Baik. Yang pertama ni, Dr. Aid ni dia ceritakan berkenaan dengan wanita yang melawan penindasan. Dan jadi secara umumnya, apa yang dah boleh simpulkan adalah orang perempuan ni, apakah ujian paling besar? Kalau dah berkahwin, ujian dia adalah suami. Suami tu ujian dia. Bukannya anak-anak, bukannya benda lain, tak. Kalau orang lelaki ni pula, apalah ujian dia? Ujian dia ada pada ibu ayahnya, anaknya, suaminya, tetangganya, orang yang dipimpinnya, sekalian macam benda orang lelaki punya masalah. Orang perempuan bila berkahwin, ujian dia hanya pada suami. Sebab tu kalau sehari suntuk kita di rumah, masalah kita dengan suami lah. Kan, macam-macam kaedah lah. Masing-masing boleh pejam mata, tengok kan. Bayangkan suami kita kan, bayang tu sambil tersenyum ke sambil nak marah kan. Nak marah pun nak boleh, tak ada masalah kan. Kita manusia, kadang-kadang nak marah juga. Udah kabur dah tadi, kenapalah kain pelikat kat situ lagi? Kenapa dia tak gantung kain pelikat, dah puluh tahun dah kahwin? Contohnya lah kan, contohnya kan. Jadi itulah ujian kita para isteri. Dalam kisah ni kan, Asyah binti Mujahim ni, saya dah pernah ceritakan kisah ni dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Asyah ni adalah seorang wanita yang hidup bersama seorang lelaki yang paling berkuasa pada zamannya. Kalau dekat Malaysia ni, kalau kata berkuasa, mungkin sultan lah kot. Tapi tak apalah, sultan kita beragama Islam, tidaklah zalim. Asyah ni dah lah duduk dalam istana paling besar. Laki dia kepala negara ataupun paling berkuasa, cantik lagi lah. Paling tak senonoh dia ialah dia tidak beriman. Satu hal lagi, dah lah tak beriman, dia mengaku Tuhan. Hebat tu. Jadi kalau kita rasa tertekan, stres dengan suami kita kat rumah tu kan, orang tua kat rumah tu kan, makan kan, contohnya kan. Tapi Asyah Mujahim ni duduk dalam istana yang serba mewah, pelayan-pelayan kiri dan kanan. Suaminya tidak beriman satu hal, mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan itulah paling jahat sekali dunia. Di dunia paling jahat. Lepas tu dia bermimpi, udah mimpinya tanya pula pada Tok Nujum Pak Belalang dia. Pak Belalang dia kata, tuanku kena bunuh semua orang-orang ataupun bayi-bayi lelaki Bani Israel ni, kena bunuh. Dia pergi bunuh. Cukup lengkap ni. Dia bunuh orang, dia mengaku dia Tuhan kan, dia menzalimi orang, macam-macam lah teruknya. Tapi Aisyah Muzahim ni walaupun begitu keadaannya, dia tetap kekal dengan suami dia. Hebat tak? Hebat. Kalau kita agak lari dah tu kan, tapi nak lagi tak lagi lah. Dah yang ada 60,000 contohnya kan, kad kredit tanpa sekatan kan, order Shopee pun kan 10 kali sehari 10 kali order pun tak masalah. Nak lagi dah agak. Sayang pula, tak apalah, tok lelaki begitu lantak dia lah kan. Contohnya. Tapi Asyah ni tak peduli semua tu, dia tak kisah. Bahkan ada tafsir mengatakan dia ni last kali bila sebut jadi kantoi lah, sebab dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa, anak angkat dia lah. Sampai tok laki dia ni, Fir'aun ni, panggil tentera dia, cari Asyah ni, hempapkan batu, bunuh. Tak ada nak kira dah. Kira memang punyalah zalim kan. Bini sendiri tu yang hari-hari buat janahat masak kari kan, petangnya buat cekodok kan, ironkan baju, tak kira kan. Bila tak ikut cakap dia, dia ambil sebuah tenteranya, baling batu besar, hempap bagi mati. Jadi Buya Hamka beritahu, sebelum dia mati, sebelum dia dihempapkan dengan batu tu, dia angkat tangan. Inilah doa dia. Doa dia yang pelik, kita rasa pelik. Ini tafsir panjang. Kenapa Aisyah dia tak minta apa? Kalau saya lah, agak saya lah, kita dah biasa hidup senang kan. Biasa hidup senang, takkan minta rumah kan. Dia minta rumah ya, sebuah rumah. Dia tak cakap istana,
Dia tak minta kompleks istana, dia tak minta dayang-dayang, dia minta sebuah rumah tapi di sisi Tuhan. Hebat tak Asiyah ni? Sebab tu walaupun keadaan Asiyah ni hidup dalam keadaan yang senang, yang bahagia, kaya raya, tapi cukuplah Allah sebagai Tuhan dia, dan dia redha. Dia minta dengan Allah, wah ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Jadi bila angkat tangan tu kan, Buya Hamka kata nampak Allah tunjukkan rumah tu di dalam syurga, dia tersenyum dan ketawa. Jadi bila dia hempapkan batu tu, anak call balik, ada kuliah dua ada call balik. Jadi bila nak hempap batu tu, sebelum batu tu kena pada dia tu kan, Allah dah tarik nyawa dia. Jadi dia bukan mati sebab dia hempap batu, tapi Allah tarik nyawa dulu. Bila sampai ke laporan kepada Firaun, kata askar-askar dia, wahai tuanku, saya dah bunuh dah permaisuri tuanku, hempap dengan batu. Tapi pelik, sebelum hempap dia gelap kan. Tu kata Firaun, miring, dia miring. Miring memang gitulah, patut kena bunuh. Bukannya dia gelap tu sebab miring, sebab dia seronok, Allah kabulkan permintaan dia. Jadi boleh kita kenang, kita ambil iktibar dalam kisah ni. Agak-agak kita, kalaulah bagaimana keadaan kita di rumah, maaf kata, diuji dengan mungkin sedikit serbanyak kan, perangai-perangai yang kita tak senang dengan suami kita. Kita berdamailah dengan perasaan tersebut. Saya sebut berdamai. Kenapa maksud berdamai? Berdamai ialah kita terima dia seadanya begitu. Dia suka korek hidung, letak dekat. Kita berdamailah dengan dia punya isu korek hidung tu. Apalah sangat dengan Asiyah ni, tak ada masalah apa pun kan. Saya teringat ke rumah anak saya lelaki kecil tu, dia kakak-kakak dia atas dia orang semua perempuan, dia suka kacau kakak dia cara tu. Itu saya pun nak tergelak kadang. Panggil abah, tengok ni Muhammad ni, dia korek hidung, dia selit dekat kita tu kan. Tergelak tu. Orang lelaki kan, agak-agak dia begitu pula. Jadi puan-puan yang dikasihi, kita kenang, kita berdamai. Di rumah kita ada satu makhluk yang Allah ciptakan khas untuk kita diuji kan. Kalau senang hati kita, alhamdulillah. Kalau tak senang pun, kita berdamailah dengan dia. Bayangkan macam mana Asiyah berhadapan dengan Firaun, jauh. Tak boleh samakan dengan apa yang kita berhadapan sekarang ni. Bagaimana pun keadaannya, kalau tak senang, kita doakan berdoakan untuknya kan, mudah-mudahan kan Allah bukakan pintu hidayah. Ni emas yang pertama. Tu saya sebut berdamai. Berdamai ialah kita tak kisah, kita redha kan, tapi janganlah sampai jangan kata ni melawan penindasan, tapi janganlah sampai ditindas kita diam juga. Tu tak kena. Kalau di dalam Islam ni kita ada hak kita. Kalau ditindas, tidak diberikan nafkah yang mencukupi, jangan pula jadi tak cerdik. Kita berdamailah, tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tak mendapat hak kita, kita dicederakan kan, dan kita dizalimi, tak boleh kita berdamai, tak boleh kita bersabar kan. Mungkinlah sekali dua, mungkin kita boleh berikan peluang, kita tegur dan sebagainya. Kalau berlebihan, negara kita ada undang-undang, silalah gunakan undang-undang tersebut kan. Janganlah berdamai lagi lah. Kalau dah mengarut kan, suka pukul, angkat tangan sebagainya kan, dah tak boleh dah berdamai dah. Macam Asiyah ni kan, dia kena melawan penindasan, dan dia tak taat pun kepada suami dia kalau suami dia suruh buat benda pelik-pelik. Ni kehebatan Asiyah. Jadi ini emas yang pertama. Emas yang kedua, anda mempunyai segudang nikmat. Kelebatan Allah betapapun lama masanya, terasa bagaikan kedipan mata bila mata memejam. Saudariku, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah titisan air mata pasti ada senyuman, dan setelah malam pasti akan datang siang. Sesungguhnya awan kelabu kesedihan pasti berlalu, pekatnya malam kesusuhan pasti tersingkap. Segala masalah pasti teratasi, dan segala bencana pasti akan berakhir dengan izin Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya engkau dikajari pahala jika engkau seorang ibu, anak-anakmu akan menjadi penyokong Islam, pelayan dan penolong agama. Jika engkau mampu mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, mereka akan berdoa untukmu dalam sujud-sujud dan dalam malam-malam ibadah mereka.
Sesungguhnya suatu nikmat yang luar biasa menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Dan cukuplah bagimu untuk berasa mulia dan bahagia bahawa ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ibu yang menghadiahkan bagi seluruh manusia seorang pemimpin yang agung dan rasul yang mulia. Dan Puteri Wahab telah menghadiahkan kepada manusia tangan putih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merangkul bahu semua manusia. Saudariku, sebenarnya anda mampu menjadi da'iyah, yakni penyeru kepada kebaikan di kalangan perempuan di negeri anda. Seluruh mereka dengan kalimat yang benar, nasihat yang baik dan penuh hikmah. Ajaklah mereka untuk berdialog dan berdiskusi. Tunjuklah pada mereka sifat yang bersahabat. Dan terakhir, bimbinglah mereka menuju risalah Allah dan Rasulnya yang mulia. Sesungguhnya wanita dengan perilakunya yang solehah dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan cara berkhutbah, berpidato atau mengikuti pembelajaran. Betapa banyak wanita selalu tetap dikenang kerana menjadi rujukan dalam agama, rasa malu, hijab, akhlak yang mulia, baik pada tetangga dan taat pada suami. Kisah hidupnya yang harum akan terus diceritakan oleh kebanyakan orang, dijadikan nasihat di majlis-majlis dan ikutan yang selalu ingin ditiru oleh kaumnya. Jadi perempuan, ibu-ibu yang dikasihi, emas kedua ni Allah penulis buku ni menulis berkenaan dengan anda mempunyai segudang nikmat. Kalau kata gudang ni banyaklah, kan? Sebab tu kita sebut tadi di awal mukadimah saya tadi, rasanya kita semua memang sekarang ni duduk dalam gudang nikmat. Rasa saya lah, kan? Tengok pada pakaian, tengok pada beg-beg, besar begnya, kan? Yang datang berkereta, kereta pun besar-besar keretanya, kan? Mudah-mudahan itulah kehidupan kita, berbahagia, nikmat yang Allah berikan, kita duduk dalam gudang nikmat. Tapi dalam pada keadaan itu, apa yang kita perlu sebutkan, penulis buku ini sebutkan, walaupun kita berada dalam keadaan gudang nikmat, kita jangan fikirkan diri kita sahaja, kan? Dalam keadaan kita sehari-hari, jangan kita fikirkan diri kita sahaja. Kita kena fikirkan orang-orang yang berada di sekeliling kita, kan? Anak-anak kita, kan? Kaum keluarga kita yang terdekat, kan? Jiran tetangga kita, bagaimana keadaan kita. Jangan kita sombong, jangan kita lupa. Sebab itu juga akan dikira sebagai satu tanggungjawab kita daripada sebahagian banyak tanggungjawab yang ada di dunia ni. Artinya, ketahuilah bahawa sesungguhnya engkau akan diganjari pahala, dan jika engkau seorang ibu, anak-anakmu akan menjadi penyokong Islam. Sebab tu penulis buku ini sebut kita hidup dan selepas mati pastikan kita berbahagia. Anak-anak yang ada di tangan kita sekarang ni, adakah kita pastikan mereka itu nanti akan menjadikan manfaat untuk kita? Cuba kita renung-renungkan, kan? Anak-anak kita bagaimana? Jadi ada dua keadaan juga. Satu keadaan yang memang anak-anak kita Allah kurniakan mudah untuk mereka menyokong ataupun membuat apa-apa yang diperintah oleh Allah. Yang keadaan kedua, anak-anak kita ni sampai kesudah tak boleh-boleh juga. Tak boleh-boleh juga. Maaf kata, kan, dah berkahwin, nak solat pun liat lagi. Dah berkahwin, dah ada cucu, kan? Cucu pun tak ketahuan. Apakah yang perlu kita lakukan? Sebab tu dalam keadaan ini, yang paling utama, kita sentiasa, yang pertama kita kena berdoa. Mesti kita berdoa siang malam. Anak kita selagi kita hidup, kita berdoa untuk anak kita. Yang kedua, jangan kita lupa, jangan kita takut, itulah tempat untuk kita sampaikan dakwah yang pertama. Sampai dengan penuh hikmah. Janganlah kita mengherdik, contoh anak-anak dah besar, kan, kita mengherdik depan isterinya, contoh kalau dia lelaki, kita mengherdik depan anak-anaknya kalau dia ada anak-anak. Jangan begitu, kan? Kita panggil dan kita jangan putus asa, dengan penuh kelembutan. Sebab itulah kelebihan orang perempuan ni, dia memang sesuai untuk jadi guru berbanding orang lelaki. Orang lelaki tak sabar, kan? Kalau saya lah contohnya, kan, kalau nak dengan anak tu, mengajar tu, tak boleh sabar, kan? Dapat 2-3 kali tak boleh ulang ni, memang kita naik angin lah kitanya. Kalau orang perempuan biasanya ulang 10 kali pun dia sabar, kan? Dia tenang. Sebab tu kelebihan yang ada pada orang perempuan ni ialah walaupun apa keadaannya, kita mesti kena kenang di hidup kita sekarang ni, selepas kita mati nanti, kita tetap juga bertanggungjawab dengan apa yang kita ada.
Kan, pastikan kan, anak-anak kita ni akan menjadi satu daripada amalan-amalan kita yang berterusan. Macam tadi ni syair syair Arab. Syair Arab ujung ni, anak Wahab ni ialah Aminah lah. Kan, Aminah ni kan Allah kurniakan kehebatan dia, dalam rahimnya keluarlah seorang hamba Allah yang bernama Abdullah, yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sebab tu kalau dalam keadaan kita kan boleh melahirkan anak-anak kita yang soleh dan solehah, terbaik. Kalau belum mampu lagi sampai ke akhir hayat kita, kita jangan sekali-kali berputus asa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita jangan putus asa, sebab akhir kalam dia kita tak pasti bagaimana keadaannya. Jadi itulah antara emas yang kedua ni. Dan kita pastikan kan apa yang kita lakukan ada dia punya sandaran ilmu kan. Jangan kita kadang-kadang kita nak jadi pendakwah, maaf kata banyak, kita dah jadi pendakwah, kita nak bergaul dengan orang yang baik, alhamdulillah cantik, tapi kita tak nak dekat dengan orang yang tak bersama dengan kita kan. Pandang sebelah mata, maaf banyak kan, yang mana yang pakaian pun tak berhijab penuh, pakai tudung masih lagi ber-t-shirt pendek, tak nak kita ngajaknya ke surau kan. Cubalah kita ngajak pun ngajak betul, bukan ngajak ayam. Ngajak betul tu apa sebut ngajak ayam ayam apa kena benda ayam mana ni, ajak ayam. Jadi ini emas yang kedua berkenaan dengan tujuan kita hidup kan, dan pastikan lepas kita mati pun Allah apa yang kita tinggalkan menjadi manfaat buat kita. Okey, emas yang ketiga, cukuplah kemuliaan anda dengan menjadi seorang muslimah. Jangan kau putus asa kerana tidak melihat jalan keluar. Kalau begitu, di manakah Allah dan takdirnya? Segala sesuatu yang menimpa anda saat berjuang di jalan Allah merupakan penembus dosa anda atas izinnya. Bergembiralah dengan khabar yang terdapat dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iza ata'at al-imra'atan rabbuha wa salat khamsaha wa hafizat 'irdaha dahalat jannata rabbiha." Apabila seorang wanita berbakti kepada suaminya, mengerjakan solat 5 waktunya dan memelihara kehormatannya, nescaya ia akan memasuki syurga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Semua itu adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Oleh itu, ibu saudariku, laksanakanlah amalan-amalan yang paling agung tersebut agar engkau dapat menemui Tuhan yang Maha Pengasih. Berjalanlah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Nescaya engkau menjadi seorang muslimah sejati. Semua perkara ini merupakan kemuliaan yang agung dan kebanggaan yang besar bagi anda. Kerana selain anda, ada wanita dilahirkan di negeri-negeri kafir, iaitu negeri Nasrani, Yahudi, Komunis ataupun agama yang ideologi lain yang bertentangan dengan Islam. Sedangkan anda dipilih oleh Allah untuk menjadi muslimah sejati, dan dia akan memasukkan anda ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda juga termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Aisyah, Khadijah, Fatimah. Semoga Allah meridai mereka. Kami sampaikan ucapan selamat buat anda kerana anda adalah wanita yang solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan haji di Baitullah dan memakai hijab yang diperintahkan oleh agama. Ucaplah ucapan selamat buat anda kerana anda redha Allah sebagai Tuhan yang disembah, Islam sebagai agama yang dianuti, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diikuti. Jadi emas yang ketiga ni kita kena rasa sentiasa. Sebab tu saya kabur tadi awal mukadimah kita sentiasa rasa bersyukur kan, kerana kita lahir di dunia kan, lahir sebagai seorang muslimah. Ada tak yang lahir bukan seorang muslimah di sini? Kot lahir dalam keluarga bukan Islam lah. Ada? Tak ada jadi kalau tak ada, maksudnya kita ni sangat-sangat bersyukur kan, lahir-lahir dah Allah dia dikemandangkan di telinga kita. Sebab tu syarat pertama untuk masuk syurga Allah mestilah Islam, dan Islam tu kita akan pertahankan sehingga ke akhir hayat kita. Dalam hadis ni kan Nabi sebut, kalau seorang itu wanita tu berbakti kepada suaminya, kerjakan solat, pelihara kehormatan, nescaya ia akan masuk syurga, syurga Tuhannya. Tapi itulah seperti yang emas pertama tadi, nak berbakti kepada suami, itulah ujian paling susah kan, susah yang amat susah. Sebut mudah, nak buat susah. Kan, cuba kita kenang setakat mana kita berbakti
dengan suami kita. Cuba kita kenang, pejam-pejam mata kan. Pagi ni macam mana kan, apa kita berbakti pada suami kita. Bab solat, bab puasa, baca Al-Quran, itu tak ada masalah tu. InsyaAllah, yakin percaya tak ada masalah. Tapi dalam hadis ni yang pertama Nabi sebut berbakti kepada suaminya. Kalau suami kata sotong tu kalau masak jangan potong-potong, seketui-seketui masak, kita buat ke tak? Buat ke tak? Abang ni anak-anak tak suka macam ni bang. Oi, nak potong-potong lah. Kalau abang nak makan itu pergi kedai mamak tu, makan seketui. Suami pun tak apalah kan, diam je lah. Berbakti ke tidak tu. Contohnya kan, suami kata, ish, kita nak raya ni, kita punya apa tu, dinding ni nak kena cat kan, warna hijau muda sikit kan. Abang jangan mengada-ngada. Sofa kita warna apa? Sofa kita warna apa? Abang jangan nak beli pergi cat, abang jangan main, jangan. Saya bukan gangster kan, dia meluahkan perasaan kan. Agak-agak kita boleh berbakti tak kan, tahap-tahap tu sekali kita nak utamakan suami kita tu, suka dan susah. Jadi isteri ni nampak macam senang tapi susah, sebab dia nak berbakti pada suaminya. Benda kecil-kecil sampai ke benda besar. Udahlah kan, tadi pukul 6.30 tadi pun tengok TV, 7 pun tengok TV, udahlah sekejap bang, oi, sikit lagi ni, nak tengok ni nak kahwin ke tak kahwin ni kan, nak kahwin ke tak kahwin ni. Kan ada je jawapannya. Agak-agak kita dapat tak syurga ni. Solat selesai, semua selesai ni, tak salah. Kau kuliah duha tak pernah miss kan, jaga auratnya cantik, jalan tangganya elok, semua okey. Tang suami kan, sukar dia nak berbakti. Sukar. Dulu masa awal kahwin contohnya kan, dengar je sampai tu berlari kat pintu tu, buka pintu kan, abang je tu, dah balik kan, contoh. Mudah 20 tahun 30 tahun kan, kunci pun tak buka dah. Marah pula, dah tahu nak keluar, cuba bawa kunci sendiri pula dah. Masuklah orang tua tu kan, terbongkok kan. Contohnya. Sebab tu susah nak berbakti pada suami ni. Cakap mudah, nak buat susah. Dia bukan tak masuk tu, bab derhaka tu tak masuk. Ni cuma komunikasi tadi kan, bab derhaka tak masuk kan. Saya benda-benda kecil macam tu kira tak berbakti juga tu. Itulah, segala macam dia redha ni, dia redha orang perempuan ni, dia redha kepada Allah, dia redha kepada Rasul, redha kepada suami dia. Sekecil-kecil benda pun begitu. Sebab tu sebelum tidur contohnya kan, kita jumpalah suami kita, minta maaf bang, redha tak dengan saya hari ni kan, saya tersilap tadi dia tanya kan, tapi abang janganlah bang, colour kita tak suka hijau muda tu. Itulah kelebihan orang perempuan. Colour pink ya bang Yelah redha dah dapat dah. Itu je ceritanya. Apa payah sangat. Gunalah kelembutan seorang perempuan tu, pujuk contohnya kan. Orang lelaki ni tak kisah pun sebenarnya kan, kadang-kadang saja je nak cari gaduh kan. Jadi kata seorang puan tadi, memang puan sekecil-kecil benda pun kan, kalau kita tarik muka pun dengan suami kita, itu pun dah kira tak berbakti. Berbakti ni bukan kira masak, pakai, minum je kan. Tarik muka tu pun dah masuk tak berbakti kepada suami kita. Susah. Tu nak derhaka tu, dia ke muncak ujung. Sebab tu saya khabar tadi, sebelum tahap derhaka tu kan, suami ni saya cakap, saya peribadi kan, susah untuk kita nak sebut isteri kita derhaka, walaupun kadang-kadang dia menyakiti hati kita. Susah. Orang lelaki dia tak mudah begitu. Tapi kalau berterusan kan, menyakitkan hati tu, mungkin satu kali dia keluar ke hati dia kan, derhaka contohnya. Tapi insya-Allah kalau perempuan yang begini keadaannya kan, suami pun okey. Sebab tu saya khabar tadi kan, sentiasalah kita berjumpa, minta maaf sebelum tidur kan. Jadi selesailah kan. Setakat itulah yang saya boleh kata. Nak sebut derhaka tu besar kan, tak gamak sebut derhaka tu, takkan sebab kecil garam terlebih sudu pun derhaka, tidak kan. Cuma nak beritahu kan, redha kepada suami tu. Sebab tu saya ingat di majlis saya
Seronok tengok kan macam mana dia berbakti kepada suami dia. Saya pergi rumah dia pun dah berumur. Suami dia balik, suami dia pencen polis, ingat. Balik suami dia masih macam dulu masa saya kecil duduk dengan dia, sampai besar pun saya tengok macam tu juga kan, dah bercucu pun. Suami dia balik, dia akan, bukan dulu masa muda mungkin berlari, ni dia tak berlari lah, dia akan cepat ke pintu, dia buka, dia akan sapa suami dia, abang dah balik. Dia duduk, suami dia duduk dalam stokin, dia akan bukakan stokin suami dia. Amboi kan. Saya pun tak nak lah macam tu. Kalau nak buka, tak apa, saya okey contohnya. Tapi dah memang begitu rutin dia. Lepas tu datang, duduk kan, dia akan ambil air. Hari tu air dia tak bubuh ni, apa ni, tapi saya rasa kalau saya jadi suami dia, saya Allah, syahadunya hati kan. Memang aku reda lah macam ni contohnya. Minta maaf ya bang, air tak ada pelapik pula. Allah cakap kan. Tak ada pelapik bang, minta maaf. Tak ada pelapik pun minta maaf. Kan, usah kata pelapik minta maaf. Kita suami minta air pun, air lagi, pergilah buat sendiri tu, air kukur tu. Tak tahu ni anak apa cucu tengah tak sihat ni, contohnya. Kan, sebab tu hati-hati. Kan, takut suami ni dia sampai tahap dia terasa hati. Kan, jadilah kita kan isteri yang neraka tu besar lah katanya. Kan, yang tidak berbakti kepada suaminya. Jadi berhati-hati. Itu yang saya cakap lepas tu cakap memang kesilapan berlaku suami sama, suami pun 2 ke 5 juga pun kan, suami pun sama. Kalau suami yang baik pun sama juga kan, tinggi suara dekat isteri, mana boleh tinggi suara dekat isteri kan, dia ingat dia ketua, dia boleh buat semua sekali, tak kan. Tinggi suara dekat isteri, minta maaf lah kan, minta maaf lah kan, abang hilang sabar tadi kan, tinggikan suara contohnya kan. Begitulah kehidupan suami isteri. Tapi dalam buku ni khas kepada orang perempuan, kalau kita tersalah bicara, tersalah pun kan, kita minta ampun, minta maaf lah dengan suami kita. Bukan pada awal kahwin dia sweet-sweet kan, sampai sekarang pun kena bersweet-sweet. Sweet ni maksud dia sweet sour. Boleh kan, sweet sour kan. Begitu jadi itulah saya nak berkata bab derhaka tu besar sangat lah. Derhaka besar sangat, tidak sama derhaka, tapi nak jadi seorang wanita yang solehah, dia sampai sekecil-kecil benda pun dia ambil berat pada suaminya. Itu kan. Jadi suami ni pula, contohnya kalau isteri tu suri rumah, tak apalah, ni isteri pun bekerja, dia nak minta juga layanan tu macam suami isteri tak kerja pun tak patut juga kan. Dia balik, suami isteri pun balik, dia duduk kat rumah depan tengok TV sebagainya kan, si isteri ni kalut lah nak nguruskan rumah pun tak kena juga kan. Tapi itulah hakikat seorang isteri kan, dia kena berkhidmat dan dia kena berbakti kepada suaminya. Sebab tu bab bekerja ni pun satu perkara yang boleh dibahaskan kemudian lah kan, bab bekerja ni. Kalau contohnya suami kata tak apalah, awak pergi bekerja lah, kita beritahu, abang kalau saya bekerja saya minta maaf kan, balik dia muka saya penat kan, kadang-kadang saya tak sempat nak masak, abang okey tak, contohnya. Allah, kalau perempuan cakap itu kan, dulu hati. Jangan kita kan rasa kita je betul kan, orang cakap apa, nak kontrol semua je kan. Tapi kalau cakap elok orang lelaki ni, habis semua, cair kata. Dan Aisyah dah, Asiyah dah, agak-agak Asiyah duduk dekat dalam istana tu dengan lelaki dia yang jenis zalim, jenis kasar, tegas semua tu, macam mana dia boleh duduk lama? Sampai last kali baru Israel pula Firaun nak bunuh, sebab lemah lembut je lah kan, mencairkan hati seorang suami yang zalim. Arahan dia ni, arahan bertulis berkeliling, dah masuk parlimen dah sah dah di endorse, mesti bunuh setiap budak lelaki yang lahir, kena bunuh. Masuklah kan Nabi Musa dalam kotak tu, dalam istana, bawa pada dia, jatuh hati kepada anak ni, jumpa dengan Yahudi dengan Firaun. Agak-agak macam mana dia cakap dengan Firaun ni sampai tak jadi nak bunuh. Maksudnya tahun tu kan, seorang bayi lelaki tak bunuh dia Musa ni. Apa dia buat agak-agak? Kalau dia tenih pun tak kisah, ingat Firaun nak percaya ke dia? Tak. Firaun akan dengar cakap dia, sebab hidup dia memang berkhidmat untuk suami dia. Kalau Firaun yang zalim teruk macam tu pun kan, boleh ditundukkan oleh kelembutan seorang perempuan, apatah lagi orang tua yang ada kat rumah tu.
Jangan sebut orang tua tak. Saya tak tergelak. Sembang dengan makcik-makcik lah, makcik-makcik saya kan. Semua dah berumur lah, dah 50-an, 60-an. Dia pun cerita lelaki dia orang tua kat rumah tu. Dia pun tua juga, tak sedar tak. Allahu Akbar. Okey. Apa tu? Baik. Jadi cukuplah kemuliaan anda dengan menjadi seorang muslimah. Bila kita jadi seorang muslimah ni kan, kita lah orang paling beruntung di dunia. Tidak ada lagi beruntung selain menjadi seorang muslimah. Kan, kekalkan kemuslimahan kita tu sehinggalah ke akhir hayat. Yang tadi saya cakap tadi, yang lain tu semua kita boleh buat, kita berbakti kepada suami. Yang tu lah yang kena renung kan, selesai ke tak selesai. Okey. Terus emas keempat. Tidaklah sama wanita yang mukmin dan wanita yang kafir. Tiada satu kegembiraan pun yang kekal bagimu, dan tiada satu kesedihan pun dapat mengembalikan kepadamu sesuatu yang telah hilang. Sesungguhnya anda dapat berbahagia dengan melihat satu fenomena saja, iaitu keadaan wanita muslimah di negeri-negeri Islam dan keadaan wanita-wanita kafir di negeri-negeri kafir. Wanita muslimah di negeri-negeri Islam bebas beriman, berinfak, berpuasa, mendirikan solat, menutup aurat, taat kepada suaminya, takut kepada Tuhannya, baik kepada tetangganya, dan berkasih sayang terhadap anak-anaknya. Alangkah berbahagianya dia, dan baginya adalah ketenangan, keredaan dan pahala yang besar daripadanya. Sedangkan wanita di negeri kafir suka mempamerkan kecantikannya, jahiliah, naif, suka mempamerkan pakaian bagaikan barang yang tidak laku lagi murahan, yang dijajakan kebanyakan tempat, tidak bernilai sama sekali, tanpa mempunyai kehormatan dan tidak mempunyai agama. Jadi bandingkanlah antara kedua fenomena dan gambaran tersebut, nescaya anda akan merasakan bahawa anda adalah wanita yang paling bahagia, paling tinggi darjatnya, dan paling terhormat kedudukannya. Alhamdulillah. Firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat ke-139. Ada rentetan daripada tadi emas yang ketiga tadi. Tak sama kita dengan orang-orang kafir, wanita kafir. Tak sama sampai bila-bila pun. Yang membezakan kita ialah batas iman dan kufur. Itu yang pertama. Bila ada iman, kita akan hidup dalam landasan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau tak beriman, itulah jadilah, maaf kata, wanita-wanita yang tidak beriman. Kan, cara akhlaknya, cara berpakaiannya, cara percakapannya, kehidupan sehariannya, semuanya terpesong daripada agama. Tetapi kita, Allah jadikan kita sebagai seorang muslimah sentiasa ada batas-batasnya dan ada dia punya landasan, ya, berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tadi sebut dalam pandangan kedua ni, kalau orang kafir, wanita kafir tengok kan, kalau pakaian tu seboleh-bolehnya macam nak tunjuk semua benda, segala macam benda nak tunjuk kan, rasa makin banyak tunjuk makinlah berbangga. Itu rosak fikiran kan, rosak. Makin tak baik tak payah pakai baju lah gitu. Tak, dia nak bagi betul-betul sikit-sikit ujung kan, supaya paling berani lagi, itulah paling hebat sekali. Itu orang kafir, rosak fikiran dia. Jadi kita mudah-mudahan tak sama macam fikiran orang kafir. Tapi kalau nak sama dekat-dekat sikit pun ada juga. Harap-harap tak berlaku lah kan. Kalau kita berpakaian tu, berpakaian dengan pakaian yang rasa penuh wujud kan. Wujud ni kita takjub ni, tengok bush, hari ni pakai batik Terengganu ni, tengok lelaki. Aku seorang ikut pakai batik Terengganu ni. Tu bila salam tu kan, apa khabar, sihat kan? Contoh, bukan di sini, nanti di tempat lain kan. Itu pun ada unsur-unsur kan pada wanita-wanita yang tidak beriman lah kan, sebab segala benda yang dia ada tu kan, dengan rasa takjub, dengan rasa berbangga, riak kan, dia nak pamerkan apa yang dia ada. Dan ada juga sekarang ni menjadi satu trend yang kita bimbang kan, di media sosial contohnya. Kalau golongan-golongan yang baru kahwin kan, anak muda yang kahwin kan, nak tunjukkan sweet tu, dia tunjukkan di depan orang ramai kan, haram hukumnya. Usah kata ni apa tu, nak berpeluk-peluk ni, nak mencium dahi ke mencium pipi apa benda, tak payah kan. Sebab tu saya berbeza pandangan lah.
saya berbeza pandangan kan. Benda ni boleh dibincangkan panjang lah. Contohnya kalau apa dah akad nikah kan, juru kamera pun sibuk lah, cium pipi tu, cium Allahu akbar kan. Sebab saya baru ni kan, tapi kita benda tu kita diam lah kan. Apa tu, kaum keluarga lah kan, berkahwin kan. So, sebabkan juru kamera kata nak mengabdikan lah kan satu gambar yang shot elok. Kalau nak gambar tu shot yang elok tu kau dalam bilik tu gagah jugalah. Ni dekat masjid kan, berpeluk pinggang itu macam aduh kan, saya tengok pun saya rimai kan. Rimai. Itu jadi trend kan, trend nak menunjuk kan seolah-olah kita ni orang Islam tapi kita berfikiran bergaya macam orang-orang kafir. Orang kafir gitulah kan, kalau ada bercium tu itulah kira nak tunjuk betul-betul bahagia suami isteri kan, bercium bagi nak rak di hayat ramai. Kita tak boleh begitu kan. Kita kena ada dia punya batas kan. Bahkan dalam rumah pun kalau kita nak tunjukkan kemesraan suami isteri pun kena ada batas dan had. Ada anak-anak kan, tak boleh nak berlebih-lebihan, tak boleh kan. Sebab benda tu adalah adab kita sebagai seorang wanita solehah kan, keluarga Baitul Muslim, tak boleh. Sama juga dengan tetangga kan. Jangan tetangga kalau orang-orang yang bukan Islam ni, bukan kisah pun kan, jika tetangga dia hidup ke mati ke benda, contohnya lah kan. Kalau dia nak buat benda-benda tu bukan kisah pun, tapi kita sebagai seorang muslimah kita kena ada halal haramnya kan. Tengok kan diri kita, keluarga kita dan orang di sekitar kita kan, jiran tetangga kita. Nak bantu, yang paling pertama sekali bantu mesti kena bantu kaum keluarga dulu kan. Sebab tu boleh kita bantu orang Rohingya, Kemboja sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi sebelum tu tengok dulu yang dekat-dekat dengan kita perlu bantuan tak kan. Yang kalau kita ni anak kita dulu kan, kita tahulah, maaf katalah anak kita ada 5 orang, yang seorang ni dia pekerjaannya biasa-biasa kan, baru kerja lah kan, anak pun dah ada kan. Tengok contoh anak sekolah tadika, pergilah tengok anak kita tu contohnya apa yang kita boleh bantu kan. Beg sekolah cucu ke benda, itu yang utama dulu kan. Sebelum kita sibuk kepada orang luar daripada kawasan kita. Dan anak-anak ni pula ada pelbagai pula kan. Kalau nak bantu yang seorang ni kena hati-hati, takut jadi buah apa, jadi salah faham anak-anak lain pula ada kan. Salah faham yang seorang ni memanglah kan, daripada mula sekolah memang kita kena bantu kan. Yang lain-lain ni sikit-sikit pun dah boleh dah, tapi kalau kita nak buat tu kena hati-hati kan, supaya tak menjadi kecederaan emosi kepada anak-anak yang lain. Ada tak? Ada. Lepas tu kalau nak buat lebih bantu pada seorang anak ni, bincang yang lain ni kan. Mak ni bukan tak sayang, sama je mak sayang, tak ada beza. Tapi mak rasa sekarang ni kita kena bantu kan, akak ngah kamu ni kan. Tengoklah sikit-sikit nak begitu, kita kena jelaskan. Jangan jadi buah mulut, buah fikiran. Ada kan, ada isu-isu yang berlaku sebabkan kononnya kan, ibu ayah ni salah ataupun apa disebut sebagai pilih kasih kan. Dia bukan nak pilih kasih, dia sayang semua, tapi seorang ni sebab dia kena bantu, dia kena bantu tu anak-anak lain salah faham. Itu pun satu hal juga kan. Sebab tu dalam mas keempat ni kan, kita mestilah bersikap seperti seorang wanita yang muslimah, yang ada batasan iman kan dan batasan kufur. Tak boleh sama macam orang-orang atau wanita-wanita yang tidak beriman kan, dan kufur. Okay? Dan ayat yang terakhir ni sebut tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kita bersikap lemah dan jangan pula bersedih. Kenapa lemah dan bersedih? Dengan ujian-ujian yang ada dalam hidup kita lah kan. Kita kadang-kadang satu masalah kita suka banding diri kita dengan orang lain. Sebab tu, sebab utama saya tak ada Facebook sampai sekarang kan. Facebook tak ada, apa pun tak ada kan. Satu, saya tak nak buang masa. Kedua, saya bimbang saya akan membandingkan kehidupan saya dengan orang lain. Sedikit lah mungkin kan, kawan-kawan kita yang belajar sama-sama kita dulu, mungkin sekarang ni dia lah kan, kita manusia biasa kan, tengok weh dia dah macam ni lah kan. Dan kita mula rasa sedih, Allah kenapa dulu belajar dulu kau tiru aku dulu ni, aku yang tolong buat kerja rumah kau, sekarang ni kau dah kaya contoh kan, contohnya. Sebab tu jangan bandingkan. Kita ada FB ke, tengok rumah sebelah ke, tengok jiran tangga yang lebih sikit, jangan banding-bandingkan. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Orang tu ada peti air, kita ada peti air
Cuma peti air dia 3 pintu, kita sepintu. Sama je peti airnya, sama dia, tak ada beza. Orang tu kasut kan, mungkin harganya 1,000, kita kasut juga mungkin harganya 100, sama je kasut, tak ada beza berkasut tu. Orang tu batik batik Indonesia, kita batik Terengganu contohnya, sama je kan, tak ada beza. Macam baru ni isteri saya ni dah lama sebut dah, dia nak beli kain batik 3 serangkai kan. Sebelum ni saya beli, rupanya 3 serangkai ni ada macam jenis, baru saya tahu. Jadi saya ingat 3 serangkai tu sama je. Tak, bila balik bukan apa, yang mana satu 3 serangkainya, ini 3 serangkai kata, bukan, lain. Dia bawa ke kedai tu, kedai daripada kecil lah, memang mak je bawa situ, arwah mak je bawa kedai, duduk kat situ beli untuk kain batik hampir 1 jam kan. Saya bertenang kan, saya berdamai dengan suasana tersebut kan. Sebab apa? Setiap kain batik tu dia akan buka dan dia akan tengok atas. Ya, betul itu kan. Orang lelaki tak kan, orang lelaki beli kain batik, kain pelikat tu boleh dah, siap kan. Dia buka setiap satu, dengan orang tu pun bagus juga melayan, bagus orang tu niaga. Saya suka hormat orang tu niaga. Berkodi-kodi dia buka keluar, satu kodi. Kak, ada tak tapak ada punya tanah warna hitam? Ada sat-sat. Dia buka tu kodi hitam, mana buka satu hitam. Akhirnya dia belilah, beli beberapa keping tu. Dan saya belajar lah, batik 3 serangkai ni yang made in Indonesia dan tak berjahit tu. Yang tu yang cantik. Tapi tak tahulah kehebatan orang perempuan. Ni satu juga saya hormat kehebatan dia. Letak, saya tahu harga memang mahal ke, saya tak pasti harga dia. Dia letak harga RM45. Betul ke? Tak apalah, tapi kehebatan dari saya ni, dia boleh tawar sampai 25. Macam mana dia buat ni? Tu kehebatan orang perempuan kan. Macam mana dia pusing ayat sampai orang tu boleh bagi 25. Mula-mula saya nak bayar tu, dia kata tak apalah, hargalah 26. Tak apalah, saya biasa beli dengan ayah tu 25. Tak apalah 25. Dapat lagi kurang sikit kan. Begitulah. Jadi keadaannya ialah, janganlah kita membanding-bandingkan. Kita ada lebih, alhamdulillah. Tak ada, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan jangan kita demand kepada suami kita benda yang mungkin dia tak boleh nak penuhi. Jangan kan, sebab benda tu yang akan merosakkan kebaktian kita kepada suami. Kita tak puas hati kan. Sebab itulah kan, bila kita beramai-ramai ni kan, ada kadang-kadang tak sengaja kan, kawan-kawan kita bercerita kan, ada rombongan ni kan ke Hanyai nak pergi kan. Kita ni kan sekadar seadanya lah, duk fikir nak bayar duit kutu kan, nak bayar itu, bayar ini, balik rumah cerita lah dengan orang tua tu. Orang tu cakap tak usah lah kan, lutut pun dah tak elok dah, nak naik tangga tak larat lah kan. Dia sebut itu, kita pun mengamuk lah contohnya kan. Contoh kan. Jadi kalau diberikan izin, alhamdulillah. Tak bagi pun tak apa kan. Kita berdamai juga dengan keizinan pada suami kita kan. Jangan membanding-bandingkan. Sebab tu kadang-kadang bila berkawan pun kena hati-hati juga kan. Berkawan dengan semua orang, tapi kena jadi seperti seekor ikan yang masuk ke dalam air laut, bila keluar tu tak jadi masin kan, tetap dengan sedapnya daging itulah. Itu umpama je lah. Yang terakhir, emas kita yang kelima, malas adalah teman kegagalan. Teman yang paling dibanggakan di dunia adalah yang mempunyai penerangan, dan sebaik-baik teman duduk sepanjang masa adalah buku. Kami menganjurkan kepada anda untuk menekuni pekerjaan anda dengan benar. Kemudian janganlah anda berpangku tangan kerana bosan, malas dan tunduk pada kelalaian. Tapi bangkitlah dan kemaskan rumah dan perpustakaan peribadi anda. Tunaikanlah tugas anda, dirikanlah solat, bacalah Al-Quran dan buku-buku yang berfaedah, dan dengarkanlah kaset-kaset yang bermanfaat. Duduklah bersama para tetangga dan teman-teman anda. Diskusikan kepada mereka hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat itu, engkau akan menemukan kebahagiaan, kelapangan dan kegembiraan. Janganlah sekali-kali kamu menyerah pada kekosongan, kerana semua itu akan memberimu penderitaan, kekosongan hati, godaan, keraguan dan kesuraman jiwa yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Anda harus memperhatikan keterampilan anda
sehingga anda tetap kelihatan cantik, harum dalam rumah, serta kelihatan kemas dan bersih tempat duduk anda. Anda harus menyambut suami anda dengan akhlak yang baik. Begitu juga terhadap anak-anak anda, saudara-saudara anda, kaum kerabat anda dan teman-teman anda dengan senyum keramahan dan dada yang lapang. Aku peringatkan agar engkau menjauhi perbuatan maksiat, kerana ia adalah penyebab kesedihan. Sesungguhnya, khususnya perbuatan maksiat yang banyak dilakukan oleh perempuan, seperti melihat sesuatu yang diharamkan, mempamerkan kecantikan, berkhalwat dengan orang asing yang bukan mahram, melaknat, mencaci, mengumpat serta mengingkari hak-hak suami dan tidak mengakui kebaikannya. Semua perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh perempuan kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Takutlah engkau akan kemurkaan Allah. Bertakwalah kepadanya, kerana takwa adalah jaminan kebahagiaanmu dan keredaannya di atas hati tulusmu. Jadi mas yang terakhir ni, mas hari ini adalah malas adalah teman kegagalan. Jangan kita rasa bermalas-malasan. Kan, yang dah pencen rasanya malas kan, masa sebelum pencen tu kerja tu bukan main pakai elok. Dah pencen udah malas. Kan, baju-baju yang apa dah lusuh-lusuh dalam pakai di rumah, kan, luar baru dah nak pakai-pakai. Itu punca kepada kemalasan ni, dia punca juga kepada jauhnya diri kita dengan agama. Kan, sebab dengan sifat malas ni bukan sahaja malas untuk nak perkemaskan diri, kan, malas untuk kita nak melazimi dengan kuliah-kuliah ilmu, kan, membaca Al-Quran, membaca buku-buku, kan, mendengar kuliah-kuliah secara online. Semua tu akan menyebabkan kita jauh dengan agama. Sebab tu kadang-kadang ada masa manusia ni, memang kajian ni ada masa, kan. Sebab tu dalam Islam kita sebut iman ni yazid wa yanqus. Sekejap dia naik, sekejap turun. Dia mesti begitu. Sebab tu ada kalanya kita rasa Allah malasnya lah, ya Allah ya Rabbi. Dah bangun awal dah. Biasanya kita pergi surau, sembahyang subuh. Ada malasnya lah. Nak sembahyang pun di rumah dah. Elok pakai kadang-kadang, elok pakaiannya. Kan? Hari malasnya kadang orang lelaki malas pakai kadang pakaikan plekat, baju tak pakai tu, sembahyang. Pernah tengok tak? Ada. Punya malas nak sembahyang tu, kan, pakaikan plekat, baju tak pakai. Ada. Tahap malas, tahap tu sekali. Agak-agak kalau kita berjumpa dengan pegawai kerajaan pun, dengan kaunter-kaunter JBJ pun pakai baju. Nak jumpa Allah tak pakai baju juga. Kan? Sampai tahap malas tu, kan, kita kena beristighfar. Kan? Sebab ada benda yang kita buat sebab kita semalas. Malas tu mungkin sebab maksiat lah. Kan? Maksiat yang tanpa kita sedari. Kita mungkin mengumpat halal orang, kan, kita maki halal orang, mencerca orang. Dan benda yang jarang yang kita perasan ialah kita menafikan kebaikan suami. Bila kita marah ni, orang perempuan ni, satu benda kadang-kadang dia terlintas. Kan, sembatah apa pun tak guna lelaki aku ni. Kadang-kadang terlintas. Kan, sedangkan daripada mula kahwin tu takkanlah cuit pun tak ada yang baik. Marah memang. Kan, sebab tu kita istighfar. Kalau berterusan masuk dalam diri kita, kita serap lama-lama tu jadi malas. Jadi malas nak solat awal waktu, malas buka Quran, kan, malas masak pun ada, kan. Sebab tu benda-benda tu berkemungkinan dalam buku ni kata sebab kita ada maksiat kita dengan Allah tanpa kita sedari. Sebab tu kita kena hati-hati, termasuk yang bercakap ni, kalau ada rasa malas, yang paling mudah sekali sebenarnya ialah kita istighfar. Kan, istighfar lah paling mudah. Sebab tu kalau yang saya khabar sebelum ni, kalau ada rezeki, kan, kalau kita malas nak pegang, mesti malas ni, malas nak pegang tasbih ni penting. Sebab apa? Dia motivasikan kita. Gantung kat dapur, gantung kat tempat TV, sofa, gantung. Bila nampak tu pegang takkan macam ni. Mesti paling kurang serawan, kan, subhanallah, mesti punya. Dalam kereta ambil subhanallah. Paling malas sekali, belilah yang jenis yang cincin tu, kan, pegang. Jadikan dia macam bila kita nak pergi keluar ni, pakai cincin, pakai jam, bubuh dekat jari. Bila tengok, jadi itu amalan, kan, untuk membersihkan hati supaya jangan jadi malas. Bila malas, apa pun tak guna. Bila apa pun tak guna, tak jadilah kita seorang muslimah yang, dalam buku ni kata, muslimah yang mendapat keredaan Allah, kan, muslimah mendapat keredaan suami. Kalau malas, itulah dia punya ubat dia. Supaya akhirnya
kan. Walaupun malas tu wujud dalam diri manusia, tapi kita kena, bila iman kita merosot kan, kita istighfar, mudah-mudahan naik balik. Bila merosot, naik balik. Dan dengan ni lah, dengan kuliah-kuliah ni lah yang akan menaikkan motivasi, motivasi iman kita, motivasi amal kita, dan terus kan untuk kita sabatkan dalam diri kita, melupuskan perkara-perkara yang boleh mendatang kepada maksiat. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi masa pun sudah time. Masa sudah time. Kita dah habis ke emas yang kelima kan. Mudah-mudahan saya cuma minta lah balik rumah ke benda ke, tengok yang awal-awal ni sebenarnya banyak benda-benda yang menarik kan. Sebelumnya kata pengantar dia, penerbit. Saya kalau baca buku, saya akan mula sebenarnya daripada awal kan. Tapi kalau baca buku ni kan, mau baca permulaan ni kan, mau satu hari habis ni, satu hari dah urai bacakan bahagian ya, bahagian tidak ni kan. Dan kita koreksi diri kita, kenang diri kita, ada tak pada kita tu benda yang ya, benda yang tidak kan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menempatkan kita di kalangan orang-orang yang beriman. Kita sama-sama berdoa sebelum kita menutup majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wastalit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujris sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallah fa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada sesi yang akan datang insya-Allah.